主内弟兄姐妹平安。Salam sejahtera buat jemaat-jemaat. 感谢神，今天我可以在松珠堂分享神的道。 Saya sangat berterima kasih karena pada pagi ini saya bisa beritakan firman Tuhan di gereja Pekanbaru. 其实，去年我应该在会堂讲道。 Sebetulnya tahun lalu saya sebenarnya harus di gereja sini untuk memberitakan firman. 但是因为感染新冠病毒， karena kena itu ya virus corona ya, COVID ya. 以至于拖到今天。 Makanya tunda sampai hari ini. Cukup ya Bapak Ibu ya, saya ngos-ngosan ini bacanya ya. Ya. Saya bersuka cita boleh membagikan firman di tempat ini. 我非常高兴呢，我能够分享神的话语，在这个教会里面。 Izinkan saya mengucapkan salam dari majelis dan jemaat GKI Anugerah. 我代表我们的恩典堂的众会友向你们道安。 2 kali saya ke Pekanbaru, tetapi baru pertama kali saya mendapatkan kesempatan untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara 我 sekalian. 2次到了北干，但是呢，今天呢，让我有机会在这里跟众弟兄姐妹分享神的话语。 Kiranya kehadiran saya di tempat ini boleh mempererat kasih kita di dalam lingkup Krasik Priangat. 但愿呢，借助我的出席呢，使到我们跟我们百良安七会更有亲密的联络。 Dan kita juga boleh terus bertumbuh di dalam firman dan kebenaran yang Tuhan berikan 我 kepada 们也 setiap 不 kita. 断在神的话语里面，在真理里面，我们不断的成长。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yaitu bijak berselancar di dalam waktu. 今天呢，我们一起来分享，就是在时间的冲浪中有智慧。 Bagian yang menjadi dasar daripada perenungan kita adalah dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-30. 就是成为我们分享的基础，是在马太福音25章14到30节。 Apakah boleh saya dibantu untuk PowerPoint saya? Ya. Saya akan membacakan bagian dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22 dan kemudian ayat ke-23 sampai ayatnya yang ke-30 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 牧师读14到22节，中文的我们用24到30节。 Mari Bapak Ibu mungkin bisa mengikutinya dengan di PowerPoint atau melihat di Holy HP masing-masing ya. Oke, baik, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil,
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 我们来看从24节到30节。那领1000的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要绝连，我就害怕，去把你的1000银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。”主人回答说：“你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚连，就当把我的银子放给税换银钱的人。到我来的时候，可以连本带利收回，夺过他这1000来，给那有1万的。因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里不要哀哭切齿了。” Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap mereka yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 凡听到有把道存在心里面的人，便实行出来的人，变为有福。Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar satu istilah yaitu paradok waktu? 各位亲爱的弟兄姐妹，是否我们曾经听到一句话，就是时间悖论？ Apa itu paradok waktu? 到底这个时间悖论 Bapak Ibu 是讲到什 sekalian, 么？ bukankah di dalam kehidupan kita yang modern ini kita mempunyai teknologi dan alat yang membantu kita? 是否我们在这个先进的时刻呢？我们有很多这个先进的事物来帮助我们。 Dengan teknologi, dengan pengetahuan yang ada, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih cepat. 就是因做这些技术呢，使到我们要做所有的一切呢，我们会更快速的能够完成。 Dalam perjalanan ke Pekanbaru ini, saya harus naik pesawat di Jakarta karena pesawat di kota Bandung itu sudah nggak ada, begitu ya. 牧师要到达完北竿，他必须转从那个耶加达，因为在万隆的飞机直接飞往北竿的飞机已经没有了。 Untuk pergi ke Jakarta, saya dapat kesempatan naik kereta cepat bus. 就是呢，我到了耶加达呢，我有机会坐这个快速的巴士。 Betul-betul hanya 30 menit dari kota Bandung Padalarang sampai ke stasiun Halim. 31 menit. 只有花了差不多半个小时多的时间呢，我就到达了机场。 350 top speed-nya gitu ya. 就是差不多300的这个秒。 Ini mungkin hikmahnya saya tertunda setahun ya, saya bisa naik kereta cepat gitu ya. 可能是因着我延迟了1年的时间到达北竿呢，所以我有机会做这样快速的。 Begitu cepatnya. Namun Bapak Ibu, saya merasa kenapa kok kemarin itu rasanya seharian ya saya habiskan untuk perjalanan. 我想呢，为什么我昨天好像花了一整天的时间在这个路程当中？ Kita punya banyak hal yang kita bisa percepat, tetapi kita selalu merasa bahwa kita tidak pernah memiliki waktu yang cukup. Benar bukan? 有时呢，我们看见这个时间好像很快速，但是我们好像又觉得这些时间呢不够被我们来使用。 Rasanya banyak hal yang belum kita selesaikan di hari itu. 好像在那一天呢，我们还有很多工作我们还没有去完成。 Itulah paradok waktu. 这就是时间的悖论。 Kita bisa melakukan banyak hal lebih cepat, tetapi kita tidak pernah cukup akan waktu. 我们可能能够利用更快的时间去做，但是呢，我们永远都是觉得那个时间是不够的。 Kita begitu sulit untuk mengatur atau mengendalikan waktu yang kita punya. 我们很难去安排、去控制那个拥有这个的时间。 Maka kita memerlukan hikmat Tuhan
bagaimana kita bisa mengatur, mengendalikan waktu. 因此呢，我们就必须要有上帝给我们的这个智慧呢，使到我们怎样来安排我们的时间，来控制我们的时间。 Mari kita melihat beberapa bagian catatan Alkitab yang berbicara soal waktu. 我们来看从圣经里面有几段的经文有提到有关这个时间的问题。 Rasul Paulus di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16 mengatakan 就是使徒保罗在以弗所书第5章第16节那么说。 Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 他说要爱惜时光，因为现今的时代邪恶。 Rasul Paulus menasihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup itu adalah kesempatan. 就是使徒保罗呢，他提醒我们，告诉我们说，其实呢，我们的生命，我们的生活就是一个机会。 Hidup ini adalah kesempatan. 我想大家会唱这首歌。 Ya, susah 活着就是 diterjemahkan ya. 就是机会。 Ya, karena itulah kita harus mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. 因此呢，我们就必须要很好的来使用我们的时间。 Nabi Musa juga mencatat di dalam Mazmur 90 yang tadi bagian ayat pertama sampai ke-4 sudah dibicarakan, di ayat ke-12 Nabi Musa mengatakan demikian. 刚才那个摩西书有这么说。 Musa mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. 就是他说，求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。 Di dalam Mazmur ini Musa mengajak kita untuk boleh bijaksana di dalam mengelola waktu. 诗篇这篇诗篇里面呢。 这个摩西教导我们，我们要很明智的来管理我们的时间。 Dalam bacaan Injil yang kita baca tadi itu adalah kisah perumpamaan talenta. 刚才我们所阅读的经文呢，是一个才干的这个比喻。 Perumpamaan talenta ini masuk di dalam bagian pasal 24 dan 25 yang berisi tentang pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir yang dicatat di dalam Injil Matius. 就是从25到28节，24、25，就讲到主耶稣的教导。 Dan ini juga adalah kumpulan daripada pengajaran Tuhan Yesus atau khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. 这也是主耶稣在末世的传道集里面。 Di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus bercerita tentang adanya seorang tuan yang pergi ke luar negeri. 我们看这个比喻里面呢，主耶稣有提到有一个主人呢，他出国了。 Dan sesungguhnya bukankah perumpamaan ini ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri? 其实呢，他描述这个主人呢，就是代表说他在描述。 这个主人就是主耶稣他自己本身。 Di ayat ke-14 di situ dikatakan sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. 因为在第14节说，天国好比一个人要往外国去。 Gambaran Tuhan yang hendak pergi ke luar negeri itu sesungguhnya adalah sebuah gambaran daripada Tuhan Yesus yang kembali ke surga. 这个形容呢，这个一个主人要往外国去，就好像代表说在形容主耶稣要往天上去。 Dan kemudian di ayat ke-19 di situ dikatakan, lalu sesudah itu pulanglah hamba-hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. 在19节说，过了许久，那些仆人的主人来了。 要和他们算账。 Dan ini adalah sesungguhnya gambaran daripada Kristus yang datang kembali. 这也是形容主耶稣基督他第二次再来。 Sesudah dia mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, satu waktu dia berjanji akan datang kembali. 从他死在十字架，后来复活了，升天了，有一天他要再到来。
Dan jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya arti atau maksud daripada akhir zaman itu adalah masa di mana kita menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. 这就代表说我们在等待着基督第二次再来。 Kita perlu belajar akan hal ini karena banyak penafsiran tentang akhir zaman. 我们要好好学习这一点呢，因为有很多在末世有很多的这个猜测。 Ada yang mengajarkan bahwa ketika Kristus itu mau datang, dia mampir dulu di awan-awan, begitu ya. 就是有的他们猜测呢，主耶稣要来的时候，他在天上。 Maka Tuhan Yesus pun ya akan mendirikan kerajaan 1000 tahun dan kemudian baru terjadi akhir zaman. 他设立了1000年以后呢，就临到了我们说的这个末世。 Atau ya setelah Kristus datang baru kerajaan 1000 tahun itu terjadi. 或是呢，主耶稣第二次再来临以后呢，再设立这个1000年。 Kerajaan 1000 tahun itu sungguh-sungguh dianggap sebagai perhitungan bahwa itu terjadi selama 1000 tahun. 这个计算呢，也是在计算着真的是1000年。 Tetapi yang dipahami oleh gereja kita bahwa 1000 tahun itu adalah saat ini satu waktu yang cukup lama, tetapi kita tidak tahu kapan tepatnya. 但是呢，对我们教会的了解呢，这个1000年是一个很长很长的时间，但是呢，我们不知道到底是什么时候。 Karena memang Tuhan sendiri mengatakan bahwa hari Tuhan tidak ada yang pernah tahu. 因为主耶稣也曾说，主的日子呢，没有一个人能够晓得。 Di dalam kitab Sefanya pasalnya ke-1 ayat ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan sebab hari Tuhan sudah dekat. 在那里说，你要在主耶和华面前静默无声，因为耶和华的日子快到。 Artinya hari Tuhan itu adalah hari kedatangan Kristus, bahwa hari itu akan semakin hari semakin mendekat, satu hari semakin dekat. 就是代表说主耶稣要第二次再来的时间呢，是越来越靠近了。 Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan, hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. 在帖撒前呢第5章第2节说，主的日子来到，好像夜间的贼一样。 Maknanya bahwa kita tidak pernah tahu kapan Kristus 就是 akan 代 datang. 表说我们根本不知道我们的主什么时候到来。 Kalaupun ada orang yang mengatakan saya tahu kapan Kristus itu datang, artinya dia menyampaikan apa yang bukan berdasarkan firman Tuhan. 可能有的人说我知道主什么时候会到来， Karena 这可能 Kristus, 是他自己所说的。 anak Kristus sendiri berkata hanya Bapa yang tahu, bahkan anak manusia pun tidak tahu. 我们看就是上帝本身的儿子，就是主耶稣基督，他自己说他什么时候再到来，他都不知道，只有天父知道。 Karena itulah Bapak Ibu sekalian, karena Kristus pasti datang dan kita tidak tahu kapan Kristus datang, kita harus bijaksana di dalam menanti-nantikan kedatangan Kristus. 因此呢，若我们已经知道、已经肯定了主耶稣必定会再来呢，那么我们就要非常的谨慎，我们非常的好好的利用我们的时间。 Bagaimana kita bisa hidup dengan bijaksana? 我们又怎样能够活得更明智、更有智慧呢？ Yang pertama dari bagian yang kita baca dan akan renungkan ini, bahwa sesungguhnya kita hidup dengan bijaksana dengan hidup yang bertanggung jawab. 就是呢，我们在我们的生活上，我们要活出我们负责任的生活。 Di dalam bagian ini di ayat 14 di situ dikatakan ya, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 就正如在14节说，天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。 Mempercayakan di situ di dalam bahasa aslinya itu paradidomi, artinya sebuah pemberian. 这里所讲的呢是一个给予呀。 Karena ini adalah pemberian, artinya apa? Ada satu
pertanggungjawaban yang dituntut kepada para hamba-hamba ini. 就是把家业交给他们呢，就是代表说要他们要负这个责任。 Bapak Ibu sekalian, bukankah seringkali talenta di dalam perumpamaan ini itu kita tafsirkan atau ditafsirkan oleh kebanyakan orang itu sebagai bakat? 这里所讲的呢，才干呢，也很多人把它翻译成，把它看成是一个才干。 Ya, apalagi kita tahu ada ini ya, ada acara namanya American Got Talent, begitu ya. Ya, begitulah ya, tahu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Talenta di dalam bahasa Inggris itu punya makna sebuah bakat. 就是呢，这个恩赐呢，在才干呢，在这个英文的解释里面，就是一个恩赐。 Tetapi izinkan saya memberikan penafsiran yang lain bahwa sesungguhnya talenta itu tidak sekedar bakat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. 但是呢，允许我有这样的解释，就是说，我们的才干呢，不只是献礼主耶稣所赐给我们的这个恩赐。 Tetapi sesungguhnya talenta itu adalah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. 其实呢，这个恩赐呢，是主耶稣自己本身所赐给我们的。 Perlahan saya akan menjelaskan mengapa saya mengatakan bahwa sesungguhnya talenta bukan sekedar bakat, tetapi lebih daripada itu talenta sesungguhnya adalah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. 因此呢，为什么我说这不只是这个才干呢？但更重要的是，这个可以解释成上帝所赐下的恩典。 Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16 dan 17, di situ hamba yang pertama mendapat 5 talenta dan kemudian di situ dituliskan segeralah dia pergi dan mengusahakan akan 5 talenta itu dan beroleh laba 5 talenta. 我们看在第16节，那领了5000的随即拿去做买卖，另外赚了5000。 Dan hamba yang kedua pun melakukan hal yang sama, dia mendapatkan 2 talenta dan kemudian mengusahakannya dan berlaba 2 talenta. 我们看那另一个他领了2000，他也是照样去做买卖，也另外赚了2000。 Ini berarti bahwa kedua hamba itu ketika mereka memperoleh talenta, artinya mereka menerima akan anugerah keselamatan dari tuannya, dengan segera mungkin mereka tidak menyimpannya tetapi mengusahakannya sehingga talenta itu, anugerah keselamatan itu berlipat ganda. Terlalu panjang ya. Ya, ketika hamba itu menerima talenta itu, yaitu keselamatan Tuhan. 当这个2个仆人他领受了主的恩典呢，就是主的给他的救恩。 Dan tidak hanya mereka menyimpan berita keselamatan itu, tetapi berita keselamatan itu dibagikan kepada orang lain. 他不只是将主耶稣所赐给他的救恩，他自己收藏起来，但是呢，反而他将他的救恩呢分享给别人。 Mereka menghasilkan jiwa-jiwa yang lain dan itulah talenta yang mereka punya. 就是呢，他以他们的恩赐呢，他们去拯救更多的其他的灵魂。 Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, 在腓立比书呢第2章12节， Rasul Paulus mengatakan demikian, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih ada hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. 在腓立比书第2章12节，这样看来，我亲爱弟兄，你们继续常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，便是顺服的，就当恐惧战兢，做成你们得救的功夫。 Di sini berarti bahwa ketika kita mengerjakan keselamatan, bukan berarti kita berusaha supaya kita mendapatkan keselamatan itu. 这里呢代表说我们尽量我们去传福音，并不代表说我们就能够领受到那个救恩。 Ataupun ketika kita mengerjakannya, kita
takut kehilangan akan keselamatan itu. 或是我们要去做，我们又害怕呢，我们会失去这个救恩。 Tetapi justru karena kita telah memperolehnya, kita melakukan kebaikan, karena itulah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada 因为 kita. 我们已经领受了，我们要好好去分享，因为这就是神赐给我们的恩赐。 Dan keselamatan itu tidak kita simpan sendiri, tetapi keselamatan itu kita bagikan kepada orang 因 lain. 此呢，这个恩赐呢，我们不是自己收藏起来，但是呢，我们却要把这个恩赐呢，我们要分享给其他人。 Dengan demikianlah kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 因此呢，这就是代表说，我们将主所赐给我们的，我们已经好好的负责任，我们去使用了。 Bagaimana kita bertanggung jawab atas kehidupan kita? 我们又怎样在我们的生活里面，我们能负起这个责任呢？ Mari kita lihat video klip berikut ini. 我们看这个影视片。 Ya, ini tidak ada ininya ya, tidak ada apa namanya suaranya. Maksudnya tidak hanya musik saja ya. Jadi kita ini berbicara tentang manajemen waktu, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. 这代表说我们要怎样来安排我们的时间。 Kita hanya punya 24 jam sehari. 我们一天只有24小时。 Ada hal-hal yang penting. 有重要的事。 Itu diwakili batu-batu yang besar. 就是在那些比较大的石头上。 Ada waktu-waktu yang perlu kita gunakan, itu diwakili batu-batu yang lebih kecil. 也有的呢，就是我们也必须要去利用这个时间，就是代表说在这个瓶子里面的小石头。 Dan hal-hal lainnya yang kita harus selesaikan di dalam hari itu. 还有其他的呢，我们也必须在那一天呢，我们必须要去完成。 Kalau kita menghabiskan waktu kita terlebih dahulu menyelesaikan hal-hal yang remeh-temeh, dan kemudian baru hal yang perlu dan yang paling penting, lihat apa yang terjadi. 就我们首先呢，我们先去做那些琐事，那些无关紧要的事，然后我们再来做重要的事呢，会发生什么样的事呢？ Maka 24 jam itu tidak akan menjadi cukup. 那么呢，我们24小时的时间就不够用了。 Tetapi ketika kita mementingkan hal penting dahulu, 但是呢，我们若将重要点呢，我们放在优先， kemudian hal yang perlu kita lakukan, 我们必须要去做的。 baru hal-hal yang lain, maka 24 jam itu bisa terpenuhi. 然后呢，我们就去做那些琐事呀，没有什么重要的事呢。我想呢，24小时的时间，我们已经足够用了。 Maknanya adalah kita harus bisa mengatur prioritas kehidupan kita. 它的重点呢，是我们必须能够在生活里面，什么是优先的，我们能够去注意。 Pertanyaannya, bagaimana kita memprioritaskan hidup kita? 我们怎样呢，在我们生活里面呢，我们能够找出这个优先？ Apakah kita lebih mengutamakan drakor daripada masak, begitu ya? Drama Korea, sorry. 是韩国还是我们的这个烹饪？ Ya. Ataukah kita lebih suka nongkrong gitu ya, daripada ngopi ngafe gitu, daripada mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada 或是我 kita. 们喜欢就是处在一个咖啡店里面呢，在那边享受喝咖啡，比起那些重要的事。 Kalau lobby-lobby mah nggak apa-apa ya di kafe ya, tapi kalau cuma menghabiskan waktu, apakah kita sudah memprioritaskan kehidupan kita? 就是我们只是悠闲没事呀，喝咖啡没有问题。 最重要是我们已经在我们生活里面，我们找出我们的优先是什么。 Adakah kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan, bagaimana keselamatan itu pun boleh dinikmati oleh orang lain? 是否我们曾经想到呀？就是说，我们这个领受了救恩，我们也多么想呢，能够分享给别人，让别人也能够同我们一起在享受。 Kita prioritaskan bukan sekedar hal-hal yang sifatnya materi atau aset-aset yang kita miliki. 我们不是将这个优先放在我们的钱财上，或是我们其他的这个物件上。 Tetapi yang menjadi prioritas kita adalah jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Kristus. 但是呢，我们的优先权就是说，那些需要得到救恩的人的身上。
Bukan berarti saya mengatakan hal-hal yang itu juga nggak boleh dilakukan ya Bapak Ibu sekalian. 不代表说其他的事呢我们不能够做。 Tetapi bagaimana kita memiliki keseimbangan di dalam kehidupan ini. 但是呢，我们要的是在我们的生活里面呢，能够有平衡。 Selain kita hidup bertanggung jawab, bagaimana kita boleh dengan bijak menunggu kedatangan Kristus adalah hal yang kedua. Kita mau belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. 啊， Ya, 第二个是 太 ya, terpuji. Ya. Hal yang kedua adalah kita mau melihat bagaimana hidup ini dari sudut pandang Allah. 啊，第二就是说，我们要怎样来用什么角度来看我们的生活。 Ya. Di ayat yang ke-16 dan 17 seperti yang sudah kita renungkan bersama tadi. 啊，刚才我们第16到17节呢，好像我们刚才已经阅读了。 Hamba yang pertama dan kedua mereka segera melakukan apa yang tuannya itu percayakan. 就是呢，第一跟第二个仆人呢，他们及时去实行他的主人所要的。 Namun di ayat yang ke-18 kita bisa melihat bagaimana hamba yang ketiga yang memperoleh 1 talenta itu, ya. 我们看第3个，就是他只是领受1000的那个仆人怎样？ Dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang itu atau talenta itu. 他就领了1000去揭开地，把主人的银子埋藏了。 Pertanyaannya, kenapa ya hamba yang ketiga itu melakukan demikian? 我们的问题是说，为什么这个第3个仆人他做了这样的事？ Ya, ada sebagian kita mungkin berpikir, ya pastilah ya, wajar dia melakukan demikian karena dia cuma dapat 1 talenta. 可能我们会想说，这是理所当然的，因为他只领受到1000。 Apalagi kalau di gambar-gambar kita sering lihat bahwa 1 talenta itu hanya dilambangkan dengan 1 koin saja, ya. 我们看呢，常常我们看这个1000银子呢，只是一个银子而已。 Hari ini kita mau belajar sebenarnya berapa sih 1 talenta itu? 今天呢，我们一起来学习到底这个1000银子是多少。 Sesungguhnya 1 talenta, Bapak Ibu sekalian, itu sama dengan 6.000 dinar. 其实呢，这个1000银子呢，就是6000银币。 Dan 1 dinar itu adalah gaji 1 hari. 就是他一个银币呢，就是代表他一天的工资。 Jadi kalau 6.000 dinar itu gaji berapa lama ya? 就是他1000银子呢，他需要做多少天的工资？6.000 hari ya. 他必须要做6000天。 6.000 hari itu artinya berapa? Kurang lebih 20 tahun, ya. 就把它总结，就是说，他需要做20年的时间才领受到这个工资。Ya, setahun kita bulatkan 300 lah ya, tambah cuti dan lain-lainnya, cutinya juga panjang itu ya. 我们就把它算作是一天300而已。 Gaji 20 tahun. 就是20年的工资，20年时间。 Coba lihat ya, UMK ya, upah minimum kota Pekanbaru itu kalau nggak salah 3.329.023 rupiah. 我们看完北干，我们最低的工价是332万多。 Kalau gaji dari 20 tahun itu adalah 799,965,520。 如果我们要把它总结呢，在20年的这个工资里面，他所领受的是798万多。 Nilai yang kecil atau nilai yang besar, Bapak Ibu? 我们看是大还是小呢？ Ya relatif lah ya, tapi nggak kecil-kecil amat, betul bukan? 因此我们就看到呢，其实他所领受呢不是很少。 Paling nggak mobil wuling kebeli 1 lah ya. 可能这个乌灵的汽车呢，我们能够买1辆。 Saya nggak tahu harga mobil ya, tapi mungkin segitu ya. 我可能不知道这个汽车的价格呢， Artinya 差不多是这样。 bukan uang yang
kecil Bapak Ibu sekalian. 其实呢，他所领受的一切呢，不是很小数目。 Namun hamba yang ketiga itu menganggap uang ini nggak penting, saya sembunyikan saja. 但是呢，这个第三个仆人呢，他却觉得他所领受的一切呢没有意义， Karena 所以 itulah 把它藏起来。 Karena itulah ketika dia kembali, ya, ketika Tuhan itu kembali, Tuhan itu memanggil hamba itu. 因此呢，当这个主人回来的时候呢，他叫了他的仆人来。 Dan ketika menemui hamba itu di ayat 26 di situ dikatakan engkau adalah hamba yang malas dan jahat. 所以呢，在第26节那里说，这个主人骂他是一个又恶又懒的仆人。 Kata malas itu dari oikenos artinya lamban dan suka menunda. 他的又恶又懒的意思呢，就是说很软慢，又喜欢 jahat 拖 itu 延。 sedangkan jahat itu poneros yang punya arti berburuk sangka kepada tuannya. 还有呢，这个邪恶呢，就是他怀疑他的主人。 Dia berkata kepada Tuhan itu, Tuhan engkau mencari keuntungan di tempat di mana engkau tidak menabur atau menuai. 他就说呢，主啊，你是找盈利的人，在那里你没有栽种的，且你要收敛。 Bahkan di ayat yang ke-24 dia itu memanggil tuannya, menyebut tuannya sebagai tuan yang kejam. 还有呢，他称他的主人是一个很忍心的主人。 Dia berburuk sangka, ya. Dia mengatakan kata-kata yang tidak tepat kepada tuan itu. 就是他说了一些不该说的话来对他的主人。 Padahal di ayatnya yang ke-21 dan ke-23 kita bisa melihat. 但是呢，我们从第21到第23节里面，我们能够看到 kepada hamba yang pertama dan hamba kedua itu tidak hanya modalnya tetapi labanya diberikan kepada mereka. 就是呢，主人将他所交给他们的银子，连他们所赚的都给了他们。 Tuan mana yang ada seperti itu, benar bukan? 我们看哪里有这样的主人呢？ Biasanya kan kebanyakan 50-50 ya. 平常就是他们就是这样计算。 Tetapi semuanya diberikan. 但是呢，这里却说全部都给他们。 Hamba yang ketiga tidak bisa melihat kebaikan daripada Tuhan itu. 我们看这个第三个仆人呢，他不能够看到其实他主人的慈爱。 Bapak Ibu sekalian, bukankah kadang kita juga seperti hamba yang ketiga berburuk sangka kepada Tuhan? 多少时候呢，我们可能也会像这个第三个仆人，我们这里在那里呢，我们猜疑我们的主。 Ketika pergumulan dan masalah kita hadapi, kita berkata, Tuhan engkau jahat. 当我们遇到那些问题、困难的时候、挣扎的时候呢，我们就说主啊，你是 Tuhan, aku tidak mau mengenal engkau lagi karena engkau tidak adil kepadaku. 我已经不要信靠你了，因为你对我不公平。 Karena kita tidak melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. 因为我们没有从神的角度来看这一切。 Adakah Bapak Ibu yang tahu dengan perempuan ini? 我想你们认识这位女士吗？ Mungkin tidak banyak yang tahu, namanya adalah Joni Eareckson Tada. 可能你们没有大多数都认识这位女士，名叫乔尼尔克森。 Ya. Joni Eareckson Tada itu adalah seorang penginjil, seorang penyiar dan seorang pengarang Kristen. 他是一个基督徒，他是一个广播员。 Seperti yang Bapak Ibu lihat saksikan, dia itu lumpuh dari leher ke bawah. 我们看到他呢瘫痪是从他的颈项直到他的脚。 Sebenarnya ketika dia dilahirkan, dia itu lahir sebagai seorang perempuan normal. 其实呢，当他出世的时候呢，她是一个很完全的这个女子。 Namun di usianya yang ke-17, ya, ketika dia sedang berenang begitu ya di sebuah danau, dia coba terjun ke danau, dan ternyata danau itu terlalu dangkal. 就是在他17岁那年呢，他去游泳，他试作他要潜水呢，原来那个水太深了。 Karena terlalu dangkal, lehernya itu tubuhnya terbentur dengan dasar danau dan tulang punggungnya patah. 因为那个湖的水呢比较浅呢，所以当他潜水的时候呢，他的颈项被撞到了。 Di waktu sesaat
Johnny Erickson dia terguncang. 所以呢，那时候这个乔尼呢，他被震动了。 Namun demikian di dalam prosesnya waktu dia melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. 在这个过程当中呢，他看到上帝怎样在他的生命里面的作为。 Akhirnya dia belajar bagaimana mengatasi akan kelumpuhannya, bahkan lihat dia melukis dengan mulutnya. 因此呢，他就开始调整他的心声呢，所以呢，他就用他的口含着笔来写字。 Dan dia bisa melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan memakainya untuk menjadi berkat buat orang banyak. 我们看到上帝怎样来使用他，成为很多人的祝福。 Setiap kita mungkin tidak mengalami pergumulan yang sesulit daripada Johnny Erickson tadi. 可能我们当中呢，没有人遇到比这个乔尼尔克森更大的这个挣扎。 Namun ketika pergumulan kita hadapi, adakah kita berusaha melihatnya bukan dari sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang Allah? 但是呢，当我们面对这些苦难、这些挣扎的时候呢，是否我们不要用我们自己的眼光，但是呢，我们要用上帝的角度来看。 Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan demikian. 使徒保罗在罗马书第8章28节那么说。 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. 我们看使徒保罗8章第28节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Ada maksud dan rencana Tuhan ketika ada pergumulan yang kita hadapi. 其实呢，在我们遇到这个挣扎里面呢，其实有上帝自己美好的旨意藏在里面。 Daripada kita menghabiskan waktu dengan menggerutu marah kepada Tuhan, 比起我们在那边不断的在埋怨我们的主， tidakkah kita lebih baik bergumul, berdoa, bertanya, Tuhan apa maksudmu atas pergumulan yang aku hadapi? 是否更好呢？我们就问我们的主，主啊，你到底要我明白什么？你的旨意在我的身 Dan 上。 hingga akhirnya kita bisa berkata, Tuhan, rencanamu lah yang terindah di dalam kehidupan kami. 到最后呢，我们就会说，主啊，你在我们生活上的旨意是那么的美好。 Seperti saya bilang tadi ya, walaupun mungkin nggak terlalu ekstrim ya, saya berpikir kenapa ya dulu saya batal datang ke Pekanbaru begitu ya. 不是说很极端就是我想，为什么上次呢我会取消我来到呢？ Rupanya Tuhan kasih kesempatan saya naik kereta cepat dengan harga yang masih murah, Bapak Ibu. 就是原来上帝让我有机会坐这个快速的巴士，价格又这么便宜。 Bapak Ibu sekalian, mengakhiri bagian perenungan kita hari ini, mari kita melihat apa yang pengkhotbah katakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. 我们要结束我们的讲道呢，我们一起来看。 Di dalam bagian ini pengkhotbah mengatakan 传道书 di San Ici, ya. 传道书第3章第1节。 Ya. Pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 他说凡事都有定期，天下万物都有定时。 Ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa kehidupan itu berwarna. 我们看我们的生活是多姿多彩的， Ada suka, ada duka. 就是在里面呢有喜乐，有悲哀， Ada tawa, ada air mata. 就是呢有喜乐，也有泪水， Ada sehat, ada juga sakit. 有健康呢，有软弱，有病痛。 Namun segala warna kehidupan itu pun ada durasi waktunya. 其实呢，在这些多姿多彩的生活里面，也有它持续的时间。 Kesenangan ada batasnya. 就是我们的喜乐有限， Pergumulan pun ada batas. 我们的挣扎也是有限度。 Tetapi di dalam segala suka ataupun duka itu, 但是在我们悲哀喜乐当中， ingatlah Tuhan ada di dalamnya. 我们不要忘记我们的主与我们同 Dan 在。 Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. 就是我们的主呢，是控制一切的主。 Pertanyaannya adalah bagaimana
kita menempatkan diri kita di tengah-tengah waktu yang Tuhan berikan kepada 啊， kita. 问题是我们怎样处我们在主的旨意下的生活。 Tugas kita bijaksana di dalam menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri. 我们的责任呢，就是我们要很有明智的使用我们的时间，就是主所赐给我们的时间。 Amin. Amin.